Baik, kita sambung pengajian kitab kita pada muka surat 149. Yang kedua daripada syarat-syarat sah sembahyang. Kita faham dia syarat ini dia muqaddimah kepada ibadat. Dia muqaddimah kepada ibadat. Dia kalau tidak ada muqaddimah tu boleh menyebabkan tidak sah ibadat dia. Syarat sah dia. Rukun berlaku ketika takbiratul ihram sampai bagi salam. Itu rukun ya, berlangsung. Sedangkan syarat ini dia berlangsung sebelum lagi daripada nak takbiratul ihram. Dan dia berlangsung-langsung terus sampailah bagi salam. Kalaulah dalam salli ala sayyidina Muhammad ketika kita sedang sembahyang itu syarat sah itu terbatal, maka terbatallah seluruh sembahyang. Betul kan? Kita dah sebut dah bulan lepas, minggu lepas kan. Okey, baik, hari ini di antara perkara yang pertamanya tuan-tuan yang disebut sebagai musalli ala sayyidina Muhammad, syarat sah sembahyang yang pertama apa dia? Suci, bersuci. Yang pertama bersuci tubuh daripada hadas. Hadas dua maksud, satu hadas kecil, hadas besar. Salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bersuci pula daripada pakaian daripada najis. Pakaian yang bernajis boleh menyebabkan batal sembahyang dia. Musalli ala sayyidina Muhammad. Kalau dia ambil wuduk, waktu dia ambil wuduk tu ada najis kan. Waktu ambil wuduk tu ada najis, ada tahi anak dia ke, ada kencing ke melekat dekat baju dia ke, dia ambil wuduk kan, nak pergi sembahyang. Boleh tak? Sah tak wuduk dia tu? Sah tak sembahyang dia? Wuduk dia sah tak? Tak sah. Muktamad, anda yakin dengan jawapan anda? Wuduk dia sah tak? Lekat je kencing kat baju. Basuh saja, tak basuh ni. Waktu dia ambil wuduk tu memang ada kencing kat baju dia ni. Oh, memang ada tai burung ada, tai kucing ada, macam-macam tai lah kat baju dia tu. Sah tak? Sah. Sebab bukan membatalkan wuduk. Apa yang membatalkan wuduk? Yang tak sahnya bila solat. Lagi buka baju tu, pergilah. Bukan cerita baju bernajis, tak pakai baju pun sah wuduk ni kan. Gitu. Faham tu? Twist sikit tu tak masuk periksa lagi. Masuk periksa. Baik, itu. Suci pakaian daripada najis. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad. Sejuk banyak kat sini. Ekor kat atas kepala. Baiklah, muslimat. Suci daripada najis. Yang kedua. Yang ketiga, suci tempat pula daripada najis. Suci tu, maksud bersuci tu, yang pertama suci daripada hadas, yang kedua suci pakaian daripada najis, yang ketiga suci tempat tu daripada najis. Tempat yang mana? Tempat yang dia nak bersentuh waktu dia sembahyang tu. Tempat dia nak pegang, tempat dia nak sujud, tempat dia nak letak lutut, tempat dia letak kaki. Tepi dia tak apa. Sebab tu kadang-kadang Allah takdir saja, Allah takdir ni tai cicak duduk depan kita. Betul tak? Allah tak takdir tak cicak tu duduk kat sebelah kawan kita tu. Jadi Allah bila nak angkat tapi tak cicak kat situ. Kan tak? Allah sahaja nak bagi pahala free. Betul tak? Tapi kita ni kata apa? Nampaklah tu siap ni tak buat kerja, tukar orang lain ni boleh tiap nanti dia buang-buang juga tapi mulut tu popek kan. Jemaat, angkat sampah dalam masjid ni satu kemuliaan. Tahu tak? Sebab tu zaman Musalli Ahmad, saya nak ganjak ke belakang sikit, mari tolong angkat sikit. Sejuk sangat ni. Dah beku dah kepala saya kat sini. Okey. Allahu Akbar. InsyaAllah. Okey, ni okey sikit. 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 Okey. Sejuk kepala saya. Baik. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang yang dia wafat, kemudian Rasulullah tanya pada para sahabat ni, siapa perempuan ni? Siapa perempuan ni? Dia seorang perempuan, dia wafat semalam. Dia seorang perempuan yang dia selalu duduk kutip sampah dalam masjid.
Terus Rasulullah tanya, kenapa tak dipanggil dia waktu dia wafat tu? Dia kata, kami lihat Rasulullah sedang berehat, kami tak mau ganggu Rasulullah. Dia kata, jangan buat macam tu dah. Kemudian, kalaulah aku berdoa kepadanya, saya cerah kuburnya. Lalu Nabi SAW solat di kuburan itu, mengimamkan solat jenazah di kuburan itu dengan para sahabat. Allah mengangkat kemuliaan orang perempuan yang selalu duk kutip sampah dalam masjid tu, masjid Nabi. Zaman Nabi SAW tak ada tok siap macam kita, sebab semua orang merasakan tanggungjawab dia untuk menjaga masjid tu, rumah Allah. Faham tak? Tu rumah Allah tu, Allah yang bagi kita rezeki setiap hari. Rumah yang kita duduk tu pun Allah bagi. Betul tak ni? Kalau rumah kita punya, kita nak jaga toilet dia bagi cantik, pasal apa rumah Allah kita tak teringin nak jaga bagi toilet dia cantik? Faham tak? Kita masuk tandas ni, kita pun tak lalu nak masuk tandas masjid ni. Faham tak? Kunci selak pun tak ada. Larat kita duduk dekat toilet tu dengan nak tahan tangan, dengan nak tahan kaki dekat pintu apa semua kan. Selagi kita solat semat tuan-tuan, lepas tu dengan kotor, subhanallah tu, maksudnya jemaah dekat situ siapa pun tak mau nak mengambil tanggungjawab bersihnya toilet dekat masjid. Rumah Allah yang Allah tu duk bagi rezeki kat dia setiap hari. Kita nak sombong, nak tengok sombongnya kita dengan Allah ni kan. Faham tak ni? Tengok rumah tak ada, tengok toilet tu tak bersih, kita pergi cuci sendiri. Tuan-tuan, merendahkan diri ni bukan satu penghinaan. Sayyidina Umar sebut, orang yang merendahkan dirinya kerana Allah, maka orang yang merendahkan dirinya kerana Allah sehingga di mata dia tu, dia melihat dia tu seorang yang sangat hina, maka Allah akan mengangkat darjatnya di mata manusia. Allah yang angkat darjat dia di mata manusia. Sedangkan orang yang mengangkat darjatnya di kalangan manusia, sedangkan dia melihat diri dia besar, maka Allah akan menghinakan dirinya di kalangan manusia. Bahkan dia lebih hina daripada anjing dan khinzir, kata Musalli ala Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar dalam kitab. Subhanallah, jangan rasa bangga dengan kita ni, dan tu sifat dia panggil mazmumah, sifat yang keji. Lagi satu, Musalli ala Sayyidina Muhammad, bila kita buat ibadat, jangan tunjuk ke orang. Dia Musalli Syamad, dia panggil riak. Amalan yang kita sembunyi itu, maksudnya kata Musalli ala Sayyidina Muhammad, Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik bin Anas, kalau kamu hendak selamatkan diri kamu daripada kalau kamu hendak dibukakan hati kamu, pertama, kalau kamu hendak selamat daripada sakitnya sakaratul maut, kalau kamu nak selamat daripada Musalli ala Sayyidina Muhammad, dahsyatnya padang mahsyar, hari kiamat, kalau kamu nak selamat waktu dahsyatnya padang kiamat, pada hari kiamat, maka hendaklah ibadat kamu yang sembunyi itu lebih banyak daripada ibadat kamu yang terang-terang, yang orang nampak. Sekalian, Salli ala Sayyidina Muhammad. Ada seorang ulama muhaddis yang hidup pada abad ketiga Hijrah. Dia ni setiap benda yang dia mengaji tu, dia nak amal. Sehingga tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad, waktu dia hidup tu tuan-tuan, seluruh umat, seluruh masyarakat di Baghdad tu sangat sayang dekat dia. Kemudian Musalli ala Sayyidina Muhammad, bahkan waktu dia meninggal dunia, berjuta manusia, dalam kitab tu cerita, ratusan ribu bahkan jutaan manusia Allah gerak hati untuk mengiringi dia ke Muslimat, ke perkuburan. Jadi ulama duk bahas pasal apa yang dia mendapat kemuliaan yang macam tu sampai seluruh manusia sayang dekat dia. Sebab ada satu benda yang dia buat waktu hidup di dunia ni tuan-tuan, dia menyembunyikan ibadat dia. Dia sembunyikan ibadat. Sembunyi macam mana? Dia bangun qiyamul lail malam-malam, menangis dalam qiyamul lail dia sampai ke tahap bila bangun pagi tu dia nak pergi, dia ada urusan, dia sepanjang malam dia menangis. Bayangkan, mata bengkak sebagainya. Dia akan basuh, dia akan cuci muka dia, dan dia akan celakkan mata dia supaya orang tak tahu kata dia banyak menangis semalam. Macam dia sembunyi. Dan perkataan dia masyhur, dia kata, kalaulah aku boleh mencari tempat di mana para malaikat yang duduk di kiri kanan aku tak boleh nampak kata aku ibadat, nasihat aku akan pergi cari tempat tu. Supaya kerana aku sangat takut dengan sifat riak, katanya. Sekali Allah sembunyi ibadat. Salli ala Sayyidina Muhammad, tentang buat ibadat malam-malam seorang-seorang. Masa Nabi SAW sebut dia macam ni, kalau kita cinta kat seorang, kita selalu nak bersendirian dengan dia.
Betul tak? Cinta ke orang dia memang duduk nak duduk orang macam tu. Waktu baru kahwin kan, waktu tengah kemuncak cinta tu, waktu baru kahwin lah. Tu yang pergi honeymoon. Waktu pergi honeymoon, bawa ada mak, adik, pak, mau bawa mai. Tu bukan honeymoon, tu nama dia family day. Tu family day. Waktu honeymoon tu tuan-tuan sekalian nak pergi dua orang, cakap pun bisik-bisik kan, duduk-duduk. Siapa pun tak mau kacau. Tu maksud apa? Tu tengah orang tengah bercinta tu. Orang yang bercinta dengan Allah, dia macam tu, dia nak cari waktu bersendirian dengan Allah. Dia bukan nak buat waktu ramai-ramai. Duduk sorang-sorang malam-malam dengan Allah, insya-Allah Rabbi. Faham tak? Orang yang mencintai Allah, Allah akan mencintai dia. Dan orang yang Allah cintai, subhanallah, maka malaikat Jibril akan akan menyahut di langit. Lalu dia sebut, malaikat Jibril akan sebut, dan dia akan sahut kepada seluruh makhluk Allah yang duduk di langit. Cintailah orang ini kerana Allah mencintai dia. Maka seluruh penduduk langit pada ketika itu akan mencintai orang tu. Dan dia akan campakkan rasa cinta kepada seluruh manusia waktu tu. Sebab tu tuan-tuan tengok ada alim ulama yang mati, ribuan manusia pergi ziarah jenazah dia. Yang pergi tu bukan sebab ada orang bayar apa semua. Hari tu Allah lapangkan hati semua orang untuk pergi. Sebab orang kasih sungguh. Faham tak? Sebab apa? Sebab waktu hidup dia sangat kasihkan Allah. Satu benda yang kita boleh belajar buat, kita cuba belajar untuk sembunyi ibadat. Dan paling kalau tak boleh pun, kalaulah kita tak mampu nak buat bagi lebih ibadat kita waktu kita buat seorang-seorang berbanding dengan kita ramai-ramai, cukup memadailah kalau kita bagi sama aja ibadat kita waktu kita buat ramai-ramai dengan orang dengan waktu kita ibadat seorang-seorang. Faham tak ni? Sebab kita ni sebalik kita sekarang ni, kalau kita ramai-ramai ibadat kita lain. Kalau kita duduk seorang-seorang, ibadat kita lain. Betul tak? Tu maksud dia apa? Maksud dia kita masih buat ibadat sebab masih nak tunjuk kat orang, masih ada sifat riak dalam diri kita. Kan? Masjid subhanallah, subhanallah kan? Mau di rumah bunyi, tak bunyi langsung. Subhanallah, kalau bunyi pun bala hamlah. Kalau kebat tu pun kalau bunyi langsung, selalunya tak bunyi langsung. Faham tak? Masya-Allah Rabbi, di masjid pakai cantik, di rumah pakai pagoda je. Betul tak? Apa pun hilang lah, tinggal goda. Itulah dia jadi dengan kita. Satu benda yang kita kena belajar buat ialah memperbanyakkan ibadat sir. Ibadat sembunyi. Ibadat sembunyi. Muslimat, dia kena ada satu kawasan khas dalam rumah dia tu untuk dia ibadat. Jadi kita kena ada. Rasa-rasa ada tak di rumah kita satu ruang untuk kita buat ibadat? Bukan? Tak ada no? Bilik buat ambil satu tempat tu. Kalau zaman para sahabat dulu, memang dia buat siap satu tempat khas untuk isteri dia beribadat di rumah. Dia buat dia cantikkan tempat tu lah dengan tempat dia nak beribadat kepada Allah. Tempat khas orang perempuan afdal sembang di rumah, dan ada satu tempat khas untuk dia di rumah, itu lebih afdal seorang perempuan. Faham tak? Bangun malam-malam pukul 3-4 pagi, munajat pada Allah, sembang dengan Allah, menangis dengan Allah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kita kelebihan tu dalam hidup kita insya-Allah. Nah. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan, yang suci tempat daripada najis. Kemudian hari ini masuk pula yang kedua, mengetahui masuk waktu sembahyang. Syarat sah ni untuk kita nak sembahyang ni, kita kena tahu waktu sembahyang. Sekalian. Hal ni mudahlah, dekat handphone kita semua dah ada reminder sembahyang. Ada azan lagi, subhanallah kan. Cumanya tuan-tuan, saya kita ada azan dalam handphone tu, jaga-jaga sikit ni. Dan dah masuk toilet. Dah masuk toilet, duduk azan dalam telefon. Duduk azan, kan. Kita pula sangkut seluar. Handphone tu dalam seluar. Sangkut pula kat depan. Kita duduk belakang ni. Faham? Dia duduk azan dekat sana, tuan-tuan. Allah kelang kabut, kita nak bangkit, nak selup poket lah apa semua. Ini berhati-hati sikit. Sebab tu ada larangan kita untuk pasang dia panggil apa, ringtone tu kan, ringtone yang baca Quran. Sebab yang pertama dia, subhanallah, takut dia bunyi itu di tempat yang tak sepatutnya dia bunyi. Duduk dalam jamban kan, tandah salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, yang keduanya yang tak dibenarkan itu sebab salli ala sayyidina Muhammad, selalu kita akan pick up dia tak habis ayat tu. Jadi terputus ayat tengah-tengah tu. Maka waktu tu tuan-tuan, salahlah hukum dia.
Nak tunggu habis dulu. Tapi selalu kita mana ada tunggu-tunggu habis, kita akan pick up the phone tu. Jadi kurang sesuai, ulama kata tak elok, tak baik. Benda tu bagus tapi boleh menyebabkan banyak rosak. Maka waktu tu Musalli ala Muhammad atas kecuaian dan kesilapan kita lah. Maka waktu tu tak payahlah. Pasanglah bunyi kering-kering tu macam zaman-zaman 60-an dulu, okey kan. Orang tua-tua tu pasang Diwali, lagu Diwali buat apa? Nak memalukan orang. Gitu. Baiklah, salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Syarat dia Musalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan nak kena tahu masuk waktu semayang. Anda telah mengetahui bahawa setiap semayang fardu mempunyai waktu tertentu yang mesti dipelihara. Kita dah belajar dah hari tu ni. Waktu semayang, waktu maghrib dia waktu mana, waktu subuhnya waktu mana, Musalli Syamat daripada terbitnya Musalli Syamat apa? Waktu subuh daripada terbitnya fajar sadiq. Dan nampak dah lining-lining kuning-kuning kat atas tu, subhanallah, dan nampak benang-benang kat atas tu. Itu menunjukkan masuknya waktu subuh. Kemudian lagi habis waktu subuh ni dekat mana? Dekat bila dah naik matahari dah daripada surface tu dah ada sikit dah nampak dah tu, itu waktu habis dah waktu subuh. Faham ni? Kemudian Musalli Syamat sampai waktu tu waktu naik matahari. Musalli Syamat tak boleh semayang sampai mana? Sampai matahari segala masuk dah waktu duha tu, waktu isyraq, waktu duha. Tuan-tuan, kemudian Musalli ala Sayyidina Muhammad naik pula matahari, naik terus sampai kat tengah. Sampai kat tengah, tegak matahari atas kepala tu, waktu tu waktu haram semayang pula. Tidak ni? Musalli Syamat. Habis waktu semayang ni, tegak kat atas ni, habis masuk waktu haram semayang, yang bayang betul-betul duduk dengan dia. Kemudian bergerak sikit ni, sikit ada bayang sikit sebelah barat. Tidak sebelah. Dia turun belah apa? Matahari turun belah mana? Belah barat kan? Bayang dia lepas belah mana? Timur lah kan? Gitu. Turun kat sini sikit. Saja itu tanya tu, nak test. Turun sikit gitu, nampak dah bayang sikit belah sini. Masuk, nampak aja bayang selisih sikit belah situ tu, masuk waktu zuhur. Habis waktu zuhur ni, kita Ustaz duk cerita panjang-panjang, tak payah duk cerita lah Ustaz, takwim kan ada? Senang lagu tu. Takwim memang ada waktu tak ada takwim. Betul tak? Ada waktu yang tak ada takwim. Kukutlah satu hari nanti mana tahu Musalli Syamat masuk hutan. Tu ada kisah juga masuk hutan tu, macam mana nak cari arah kiblat, macam mana nak tentukan waktu sebagainya tu. Kemudian tuan-tuan, bila dia turun sikit dah masuk dah tepi ni. Nampak dah sikit tu masuk waktu zuhur. Waktu zuhur sampai waktu mana? Sampai yang lebih panjang. Tu dekat-dekat tu. Tapi kurang tepat. Gitu. Kat mana tuan-tuan? Bila bayang tu dia turun, bayang ni dapat sama exactly panjang dia dengan objek tu. Ngam-ngam. Maka waktu tu tuan-tuan, habisnya waktu zuhur ialah dengan sama panjang bayang objek. Dan yang kedua, masuknya waktu zuhur, dan habisnya waktu zuhur ialah dengan masuknya waktu asar, ngam-ngam. Habis tu masuk next. Zuhur dengan asar dan next to next. Sebab tu kita ada buat yang perangai-perangai tak elok ni, dia suka himpun semayang tak? Dia panggil jamak. Tak, dia ambil wudu, tuan-tuan, dia tunggu hujung zuhur tu, duduk sat dalam surau tu, elok-elok dia habis bagi salam tu, memang dia bajet elok, ada cantik estimation dia tu. Faham tak? Dia ambil, dia elok, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk asar, dia kata cantik. Kemudian dia terus semayang asar, dan Nabi mencela perbuatan tersebut tidak dibenarkan dalam agama. Faham ni? Gitu. Baiklah, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi waktu mana masuk asar tu? Waktu habis waktu zuhur, maksudnya dia punya objek dengan bayang dia sama panjang. Baik, waktu tu masuk waktu asar. Masuk waktu asar pula, sampai mana waktu asar ni? Waktu asar ni tuan-tuan, apabila objek ni, bayang dia double. Dan satu lagi disebut sebagai ada warna kuning di atas ufuk sebagainya, macam itulah. Nak faham ambil yang ada dua, dia punya saiz panjang ni dia akan jadi double lah. Gitu. Double itu menunjukkan masuk dah habis dah waktu Musalli ala Syamat asar. Okey. Maghrib masuk waktu mana? Maghrib masuk waktu mana? 7.25 malam. Settle. Senang jawab. Bila matahari
terbenam. Waktu terbenam matahari tu tak boleh semayang. Waktu tak boleh semayang. Tapi ingat tuan-tuan, kita yang tinggal semayang banyak. Oh subhanallah, semayang tinggal banyak nah. Zaman-zaman tak sedar diri dulu. Zaman rambut macam apa? Gemak limah rambut lah. Wah. Subhanallah kan. Tak semayang 10 tahun dah. Ustaz, saya macam mana saya nak qada Ustaz? 10 tahun saya tak semayang Ustaz. Kan? Kita jawab macam mana? Boleh jawab ada. Astaghfirullahaladzim. Dia kata dia terhilang semangat tuan-tuan. Kata apa, masya-Allah Rabbi. Tak apa, qada balik pelan-pelan. Nak qada macam mana? Subhanallah. Qada lah 10 tahun tu. Qada balik 10 tahun. Setiap kali lepas mayang subuh, qada subuh. Lepas mayang asar, qada asar. Boleh ke lepas mayang asar? Boleh tak lepas mayang? Kan tak boleh semayang. Lepas daripada tu, lepas subuh mana boleh semayang, lepas asar mana boleh semayang, tidak? Boleh untuk semayang qada. Waktu qada, sebab qada dia tak terikat dengan waktu. Boleh je semayang tuan-tuan sekalian. Sampai bila nak semayang ni? 10 tahun tinggal. Simiklah 10 tahun tinggal. 10 tahun kali dengan musalli ala Sayyid 5 waktu sembahyang satu hari tuan-tuan, Allah, kali dengan 365 hari, kali pula dengan 10 jam, dia kata 18,000. Subhanallah. Pergi nak bayar tak? Wajib bayar. Utang. Habis nak bayar macam mana? Bayar sikit-sikit, buat planning kan. Bila nak habis ni 10 tahun subhanallah. Dia tinggal 10 tahun tinggal. 10 tahun bayar balik. Tiba-tiba dalam perjalanan tu 10 tahun tu dia mati. Maka dia sudah dikira sebagai orang yang berhajat ataupun berniat untuk qada sembahyang dia tu. Dengan sampai tak ada niat langsung. Faham nah? Gitu. Okey. Maghrib terbenam matahari sampai nampak garisan merah di ufuk. Dia panggil mentari merah di ufuk timur tu. Ada yang tertinggal tu. Kan, mentari ada nampak merah kat ujung lain ni tu, itu menunjukkan apa? Dah masuk waktu isyak. Faham ni? Habis waktu isyak, subhanallah, waktu isyak pun waktu paling panjang waktu isyak. Tidak ni. Dan disunatkan kepada kita untuk melewatkan isyak. Saja-saja kau Ustaz tengok Diwali ke Diwali lagi. Masa dia pun duk kecoh sangat dalam internet tu, lemah perut saya tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni lara banyak sangat dah, tahu tak? Banyak sangat dah. Dulu tu lebih pada Diwali lagi kita tengok. Bobby lagi. Faham tak? Sanggam. Semua tengok dulu ni. Tere mangki gangga. Oh tere mangki jamanada. Bola rada kan. Nahi kabi nahi tuan. Allah, zaman tu subhanallah. Apa cerita Hindustan tak kenal? Semua ada kenal. Hero mana tak kenal? Misal lagu tu, misal lagu ni, misal tak ada, semua dia tahu. Zaman tu subhanallah, dah lah lara banyak sangat dah kita tu. Maaf nah. Ni subhanallah, lah ni masa nak buat ibadat lah. Masa nak buat ibadat Allah, nak susun elok dah tak mau dah tuan-tuan sekalian. Masa lagi satu saya nak pesan. Kadang-kadang ni kita duk promote benda-benda yang tak sepatutnya kita promote dan kita tak sedar. Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Atau kama qala Nabi, siapa yang tunjuk pada satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana pahala orang melakukan itu dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Kalau kita duk suruh orang mai kita buat tahajud malam ni, ada orang buat tahajud malam tu semua pahala pergi ada solid sikit pun tak kurang. Faham tak? Kita semayang 4 rakaat ni, mari kita try buat sekali tengok. Kita puasa tengok hari ni, dia duk ajak orang buat, orang tu buat pahala mai dekat dia sikit pun tak kau. Orang tu belum tentu dapat pahala lagi. Ikhlas tak ikhlas ada cerita dia. Tapi kita yang duduk encourage dia tu, kita yang duk bagi jalan dekat dia dapat pahala sebiji sikit pun tak kurang. Demikian juga man da'a ila dhalalah, siapa yang menunjuk kepada perkara kesesatan, kemaksiatan, maka dosa baginya seperti mana dosa orang melakukan itu, tidak dikurangkan walau sedikit. Faham tak sekalian? Duk tengok selalu dalam Facebook, oh cantik dah tazkirah tu, tazkirah ni, tazkirah tu. Mai tang Diwali dia kalah. Sungguh, dia kata saya 2 kali dah duk pergi tengok cerita ni, memang best betul orang Penang. Sekalian, subhanallah tuan-tuan. Dalam ramai-ramai yang kawan duk baca ni tuan-tuan, tak ada ke yang teringin nak pergi tengok? Bila dia pergi tengok, tuan-tuan boleh bayang tak berapa banyak masa yang dia buang dekat situ. Ni aurat-aurat yang duk terbuka, yang orang duk tak pakai tudung, yang duk tengok apa semua-semua tu tuan-tuan sekalian. Tak ada dosa kah? Ustaz, depa tu bukan Islam lah ustaz, dia kata.
Depa tu bukan Islam lah Ustaz. Duk tengok depa tu tak apa kot. Depa tu bukan Islam, depa tak pakai tudung kan tak ada dosa apa. Memang depa tak ada dosa. Yang dosa tu siapa? Kita ni yang tengok depa tak pakai tudung. Faham tak ni? Macam tak setuju je. Setujulah sekalian. Kita tu nak post dalam Facebook. Bila nak post gambar dalam Facebook, cuba tengok gambar yang kita nak share, yang kita nak post, yang kita nak like. Faham tak? Bila kita post gambar-gambar tuan-tuan sekalian, maksudnya orang tengah duduk, ada orang di kalangan kawan-kawan kita tu yang tak pakai tudung dekat dalam tu, yang dia tu buka aurat. Bila kita share gambar dia ataupun kita like gambar dia, faham? Dia duduk dekat wall kita, dia nampak, kawan-kawan kita pun pekat-pekat nampak. Waktu tu tuan-tuan, kita share gambar orang yang tak pakai tudung, orang yang terbuka aurat dia. Waktu tu dia buka aurat tu, dia satu hal dah. Waktu dia post tu, katalah 1000 orang tengok. 1000 dah dosa dia orang tengok tu. Faham tak? Yang tu siapa punya kerja tu? Dia punya kerja lah. Dia tengok sendiri lah. Setiap orang yang tengok tu, semua dosa pergi dekat dia. Sebab apa? Sebab dia tunjuk rambut dia. Faham tak ni? Dan orang lain pula yang tengok tu pun dosa pun dapat dekat dia. Dia pun dapat dosa kawan yang tengok tu, pasal dia yang pergi tunjuk kawan tu, sampai kawan tu jadi dosa. Faham tak ni? Kita ni yang pergi share tu. Kita ni yang pergi share pula pergi dekat orang. Subhanallah. Tadi 1000 orang tengok dah. Kita yang pergi share ni menyebabkan ada 1000 lagi orang tengok. Maka 1000 orang tengok tu, dosa tu pergi dekat dia, dosa tu pergi dekat kita. Kita yang menyebabkan orang berdosa tengok aurat dia. Sebab tu bila nak share apa-apa, tengok dekat kiri kanan tu. Tu cerita Facebook ke WhatsApp ke apa saja ke tuan-tuan sekalian. Dia boleh jadi pahala banyak, dia boleh dosa pun banyak. Kan? Sebab tu Nabi SAW sebut tuan-tuan, Musalli al-Syamat, tuan-tuan, Musalli al-Syamat, di antara tanda Islam seseorang, cantiknya Islam seseorang, kata Nabi SAW, al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidak memberi manfaat apa dekat dia. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda elok cantiknya Islam seseorang tu, dia meninggalkan perkara yang tak ada manfaat apa dekat dia. Waktu dia nak share apa benda tu, dia check tengok, kalau aku hantar ni, aku share ni, apa manfaat aku dapat? Jadi pahala dekat aku ni. Kalau jadi pahala, ahlan wa sahlan, share. Tapi kalau rasa macam tak ada pahala, saya buat, maka tak payah share. Faham dah ni? Allah menjamin istana bagi seorang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia betul. Satu istana di hujung syurga kepada orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia betul. Ya. Biasalah tu. Dia orang fitnah, orang cakap macam-macam kat kita tu biasa. Dan kalau dia ambil waktu tu, dia ambil jalan untuk diam, Allah jamin kat dia satu istana kat walaupun dia betul. Faham tak ni? Oh, payah. Sabar, nama sabar. Susah tak? Susah. Pendek tuan-tuan. Sabara 3 huruf ya. Kalau bahasa Melayu SABAR 5 je, tapi nak buat tu susah. Betul tak ni? Oh subhanallah, kawan-kawan pula main batu api ni banyak. Faham tak? Hantar tak dia tu kata apa kat hang. Kita ni tuan-tuan awak dia punya buah saja, dia aku punya buah dia tak kira. Tu mulalah. Tuan-tuan Musalli Semat. Nabi sebut, bila fitnah tu muncul, bila orang nak kata kat kita tu muncul, bila orang duk kata kita macam-macam tu muncul, Nabi suruh apa? Diam. Kamu duduk diam. Diam. Jadi kita fitnah tu akan reda dan kebenaran dia akan muncul. Sabar je. Faham sekalian? Subhanallah, tuan-tuan. Orang yang boleh sabar ni, nanti Allah bagi kat dia satu istana di hujung syurga. Ada seorang lagi yang dijamin pada istana di tengah syurga. Siapa orang tu? Orang yang salih ala sayyidina Muhammad, dia mengelak daripada berbohong walaupun benda tu melawak. Dia tidak berbohong walaupun jok-jok lawak-lawak. Faham tak? Tuan-tuan tengok kita dalam Facebook, dalam WhatsApp kita, berapa banyak tu WhatsApp tu tajuk surau. Faham tak? Tajuk tu geng surau, tapi yang merapu banyak kat dalam tu. Faham tak? Duk hantar bukan-bukan. Kita duk baca, duk scroll tu 15 minit dah scroll tu saja. Betul tak ni? Bukan scroll saja. Baca. Tak baca takut lagi ikut ada benda penting-penting. Oh scroll 15 minit tu kalau istighfar 100 kali pun selesai dah. Betul tak ni? Setengah jam dulu kalau semayang duha dah selesai dah. Tapi tak buat yang tu sebab duk yang ni. Orang yang duk hantar tu, yang duk buat menyebabkan orang 15 minit setengah jam tuan-tuan duduk saja tu, awak dia tak ada jawapan ke di depan Allah tu. Di soal tak? Setiap detik yang kita buat, yang kita bazirkan itu akan dihisap oleh Allah. Dan dia menyebabkan pula orang duk bazir masa tu. Duk hantar bukan-bukan melawak-melawak pula tuan-tuan. Lepas tu hantarlah dekat Facebook, dekat WhatsApp tu. Kita tengok jemputan
walimatul urus. Kita kata macam sungguh kot ni. Faham tak ni? Oh, subhanallah, dia kata tuan, puan, datuk, tan sri apa semua dijemput untuk meraihkan majlis walimatul urus untuk perkahwinan kedua saya. Kita tu, wih dahsyat ni, nak kahwin 2 orang kan, di hotel di Palma Shah Alam. Oh, dia kata, oh, tarikh bila apa semua kan, turut meraihkan ahli keluarga dan apa semua, sanak saudara apa semua. Kita pun scroll, ingat betul dah, tengok kat bawah tu, ini adalah contoh jemputan WhatsApp, contoh Telegram. Dia buat main-main, kita punya serius dia baca kat atas. Mula lepas tu kawan duk maki bukan-bukan kat bawah tu, punya ampun lah apa, mau duk ada kat bawah tu semua. Duk melawak tu tuan-tuan, jadi sejam duk baca kat bawah tu. Tidak nak kawan yang mula tu, subhanallah sahaja. Tu cerita kalau dia boleh tinggal benda-benda melawak macam ni, walaupun benda tu melawak-melawak aja, maka Allah akan bina dekat dia satu istana tengah syurga. Cerita dia tu tuan-tuan, betapa untungnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau sempurna Islam seseorang pada tu, dia cukup particular apa yang dia buat. Faham tak? Ni time is very limited kat kita ni. Yang kita dah waste tu dah terlalu banyak dah. Yang baki yang ada ni very very limited, sikit sangat. Dan kalau dia sempurna sungguh iman dia, dia cukup berkira dengan apa yang dia spend masa dia tu. Oh, ni kalau aku buat ni jadi pahala tak? Oh, kalau aku buat ni jadi pahala tak? Kalau tak jadi pahala aku tak mau buat, sebagainya. Faham tak? Dan yang ketiga, kata Musalli ala Sayyidina Muhammad Nabi SAW, Allah akan membina baginya satu istana di puncak syurga tu, yang tempat tinggi dalam syurga tu, adalah seorang yang cukup menjaga akhlak dia, cukup jaga peribadi dia, akhlak dia. Gitu keadaannya. Baiklah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Cerita apa yang boleh pikir tu? Cerita tentang waktu sembahyang. Tu cerita dia. Jadi subhanallah, qadha. Waktu kita nakal-nakal dulu, waktu kita jahat-jahat dulu, yang banyak kita membazirkan masa tu, yang kita tak sembahyang, yang kita apa, tetap wajib qadha sebab dia kira sebagai hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah. Cara mengetahui waktu sembahyang. Macam mana cara nak tahu masa waktu sembahyang ni? Senang, dia kata takwim duk ada, handphone pun duk ada, sebagainya. Salih al-Samah. Okey, dia ada cara dia. Waktu sembahyang dapat diketahui dengan 3 cara. 3 cara untuk kita tahu waktu sembahyang. Yang pertama, dengan ilmu yang yakin. Maksud dia belajar ilmu masuk waktu sembahyang. Macam kita sebut tadi ya. Matahari tegak duduk dekat mana, tiang ni macam mana, bayang dia macam mana, tu dia panggil ilmu. Nah, maksudnya ilmu yang yakin, iaitu berdasarkan dalil yang dapat dilihat, seperti melihat matahari terbenam di dalam laut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang pertama, dia kata cara untuk kita tahu waktu sembahyang ni ialah dengan ilmu yang kita belajar. Penting tuan-tuan, ilmu yang kita belajar ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tambah-tambah waktu kita duduk di akhir-akhir zaman ni, tuan-tuan, kita ni biasa mengaji, tapi anak-anak kita tak mengaji. Sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah mana-mana pun, masjid-masjid, kalau kita buat kuliah, yang duk ada tu semua fashion bekho tak bekho. Tuan-tuan tak ada bekho tu yang korek tanah tu kan, kalau dia nak korek dia buat apa? Dia macam tu. Macam tu lah yang duk ada mula masjid pun, semua kaki macam tu. Faham tak? Dah season semua dah. Yang duk mengaji tu tuan-tuan, itu nak hidup pun tak apa lama sangat dah. Sungguh tak? Nah, yang memerlukan kepada ilmu ni siapa? Yang duduk di rumah-rumah kita tu. Dia nak hidup 50 tahun lagi, nak hidup 60 tahun lagi, nak hidup 70 tahun lagi. Yang ke depan tu tuan-tuan sekarang duduk di rumah kita tu. Tapi kita langsung tak ambil berat tentang ilmu dia. Faham lah? Salat tuan-tuan. Dia macam dia ada kalau satu benda yang besar yang Allah nak bagi dekat kita ni, dia akan bagi tanda. Allah akan bagi tanda. Contoh ni nak cerita penting ilmu ni dalam akhir zaman. Dia kalau matahari nak naik sebelah barat, dia panggil tulu asyamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat. Dia semua orang tahu yang kalau nak naik matahari sebelah barat ni, dia Musalli ala Sayyidina Muhammad, dia apa? Dia punya taubat, pintu taubat tutup lah. Tidak. Kalau naik matahari sebelah barat, tak ada bincang lagi dah. Orang nak buat amal dah, Allah tak terima amal dah. Orang yang baru nak bertaubat, Allah tak terima taubat dia. Tu kita faham, semua orang faham. Pergilah tanya siapa pun. Faham tak? Pergi tanya orang berniaga ke pasar malam minta sembahyang maghrib. Tahu tak? Kalau matahari ni sebelah barat ni macam mana? Kata, tak mau, dia kata matahari ni nanti. Dia faham, dia tahu. Semua orang tahu. Yang kecil tahu, yang orang tua-tua pun tahu. Tapi yang orang tak tahu ni tuan-tuan ialah
apa tanda yang akan berlaku sebelum matahari naik sebelah barat. Ramai orang tak tahu tuan-tuan. Ni nak cerita ni penting ilmu. Tuan-tuan, masalah Ahmad ni. Sayyidina Abdullah sebut salih ala Sayyidina Muhammad, bila ditanya kepada Rasulullah SAW apa tanda matahari naik sebelah barat, Nabi SAW sebut 2 malam yang panjang. 2 malam yang panjang. Abu Hurairah cerita salih ala Sayyidina Muhammad, aku mendengar Nabi SAW sebut kalau matahari naik sebelah barat, dia akan berjumpa dengan 3 malam yang panjang. Yang tadi sebut 2 malam yang panjang, ini sebut 3 malam yang panjang. Dua-dua pun betul, sebab dua-dua pun hadis. Habis macam mana? Sebab bumi ni kan bulat, semalam tu ada satu bahagian yang setengah, yang memang dah malam lah, satu bahagian ni siang. Bila tertahan matahari, maka yang malam ni dia akan jadi macam 3 malam lah. Yang sebelah siang tu dia akan jadi 2 malam yang panjang. Faham tu? Itu keadaannya salih ala Sayyidina Muhammad. Dikata pula Ibnu Mas'ud, dia kata waktu duduk sembang dengan sahabat-sahabat dia cerita, Nabi SAW pernah cerita matahari ni akan bergerak atas paksi dia macam biasa. Bila terbenam tu dia akan duduk di bawah arasy Allah. Kemudian masalih ala Sayyidina Muhammad, bila sampai waktu dia minta izin untuk naik, dan Allah akan izinkan, dia akan naik macam biasa. Sampailah satu hari dia turun duduk di bawah arasy Allah, dia bersujud, bertakbir, bertahmid di bawah arasy Allah. Kemudian bila sampai waktu dia untuk dia naik, dia minta izin, tapi Allah tak izin. Allah kata, tetap kamu di situ. Tetap kamu di sini wahai matahari. Matahari tetap di situ selama sekira-kira 2 malam hadis tu. Sekalian. Waktu tu orang yang bangun tahajud, dia tunggu tahajud, dia sembahyang qiyamul lail sampai dia letih qiyamul lail dia, tapi masih belum pagi-pagi. Kemudian dia tidur balik, tidur sampai puas, belum pagi lagi. Bangun lagi, subhanallah, sembahyang lagi sampai dia keluar ke jalan-jalan, habis semua orang kiri kanan jiran-jiran dia semua hari tu dah ketakutan. Apa jadi dengan malam kita, apa yang jadi malam kita hari ni, subhanallah, semua dah kecoh-kecoh waktu tu. Berlangsunglah peristiwa tersebut selama 2 malam. Sampai hari ketiga, tuan-tuan, masalih ala Sayyidina Muhammad, tiba-tiba tengok matahari dah ada ni, dah ada fajar. Allah izin matahari naik. Matahari pun nak naik, tapi Allah kata dekat matahari, wahai matahari, naiklah di sebelah barat kamu. Naiklah sebelah di mana naiklah di sebelah kamu tenggelam. Maka matahari pun naik daripada sebelah barat. Kita yang nampak waktu tu ada fajar dah, subhanallah. Waktu tu seronok dah, alhamdulillah, apa semua. Tengok-tengok, tuan-tuan, berubah menjadi takut apabila tengok matahari telah naik daripada sebelah yang terbenam. Itu yang dijanji Nabi tu. Waktu tu suka tengok semua akan menangis. Semua orang akan berada dalam ketakutan. Nabi kata semua orang akan beriman. Orang yang baru, yang belum beriman akan beriman, tapi sudah tidak diterima imannya. Orang yang sudah beriman baru dan nak beramal, sudah tidak diterima amal dia. Orang yang berdosa nak bertaubat, sudah tidak diterima taubat dia. Faham tak ni? Tuan-tuan, nak cerita penting ilmu ni apa? Kalau tanya semua orang matahari naik sebelah barat, semua orang tahu. Tapi yang orang tak tahu, yang ilmu yang tuan-tuan dapat hari ni ialah tanda yang matahari naik sebelah. Kalau besok lah, kalau lah malam ni, kan bangkit pagi esok, pergi main subuh, tengok gelap lagi. Balik-balik kerja, balik-balik pada masjid, tengok gelap lagi. Lepas tu dah siap-siap nak pergi kerja, dah kat pukul 9 dah, pergi start kereta apa semua, gelap lagi. Lain macam ni, tahu tak? Sampai ke office dah pukul 9 dah, tapi duduk gelap lagi, subhanallah. Ingat yang kita bincang ni. Faham tak ni? Waktu tu lagi pukul 11 kawan masuk ke office, dia kata, tak nampak hari ni pasal apa ni, gelap ni. Waktu tu dah gelisah dah. Dah takut dah. Ingat tuan-tuan sekalian, ni waktu tu itulah tanda yang kita mengaji hari tu, yang ada tempoh 2 hari Allah nak bagi dekat kita. Tempoh 2 hari. Buat amal waktu Allah terima lagi tak? Terima lagi. Istighfar itu Allah terima tak? Mudah-mudahan Allah terima. Tempoh 2 hari. Tapi ramai lagi waktu tu orang yang tidak menutup aurat, tuan-tuan akan tengok. Ramai lagi yang tidak sembahyang. Ramai lagi pasal apa? Pasal tak ramai orang tahu apa yang akan berlaku before, prior tu matahari naik sebelah barat. Faham ni tuan-tuan? Tu je dah. Waktu nak buat macam mana? Telefon office, balik rumah, ambil sejadah, hampak pergi masjid, telefon office. Kan, tak mau pergi kerja dah hari ni. Bos kata ni kerja banyak, siapa nak buat sendirilah bos, tak mau buat. So kita ada ibadat je hari tu, subhanallah, tempoh 2 hari lah bagi. Faham? Selepas 2 hari tu matahari akan balik macam biasa. Akan bergerak balik macam biasa. Baik tuan-tuan, nak cerita antara contoh pentingnya ilmu untuk kita belajar tambah-tambah di akhir zaman. Tadi pun duk cerita pasal Dajjal. Dan sekalian ni, Musalihat Simat. Oh, Masya Allah. Tanda-tanda nak muncul Dajjal, tanda-tanda akhir zaman duduk depan mata-mata kita lah ni. Cumanya kita tends to refuse. Kita akan cari segala bentuk alasan
segala bentuk penjelasan atas apa yang jadi. Bahkan nanti waktu malam panjang 2 hari tu pun kita akan cari macam-macam penjelasan pasal apa tu. Ini sebab sebab anu lah sagi apa ni, dia apa, planet dia pergi lagu ni lah, lagu tu lah, macam-macam lah. Waktu jadi hari tu tuan-tuan, apa ni, tsunami yang besar tu, dia explain lah, dia kata ni pasal pergerakan plate bumi lah, apa plate kereta lah, macam tu lah. Faham tak sekalian maksud apa? Padahal waktu tu Allah nak bagi azab ke dia, Allah nak bagi teguran ke dia, tak mau terima, dia cari macam tu lah yang akan menjadi sampai bila-bila. Nampak tak ni? Kata Muslim. Bila mai depan-depan mata dia kata, ni ada azab explanation dia. Sebab tu nanti Nabi sebut, nanti bila turunnya kiamat, bila jadinya kiamat, semua orang terpinga-pinga macam tu. Terpinga lagi, padahal Allah dah bagi tahu dah, cuma dia tak ada ilmu nak ambil itu sebagai iktibar. Faham dah? Okey, baik, salih asyamat. Itu yang pertama, ilmu. Yang kedua, ijtihad. Ijtihad ni apa? Dia decide, dia buat satu keputusan. Ijtihad berdasarkan dalil-dalil yang zanni, iaitu yang tidak diyakini tetapi lebih berat kepada betul, yang mempunyai dalalah, yakni petunjuk secara tidak langsung seperti bayang-bayang dan qiyas kepada sesuatu kerja yang dilakukan dalam tempoh masanya. Takwim tak ada, matahari pun tak nampak, hujan, gelap, tak tahu. Tapi macam mana ni, subhanallah, dia panggil ijtihad. Ijtihad dia apa? Nak buat juga satu keputusan, salli ala sayyidina Muhammad, nak buat juga satu keputusan, dan keputusan itu cenderungnya belah benar. Contoh macam tuan-tuan tengok bayang, nampak juga bayang sikit-sikit, walaupun hujan kot ada macam bayang sikit-sikit. Kot situ kot ijtihad dia panggil. Tengok pula bayang tu kot mana. Macam itulah keadaannya. Kita faham tak ni? Macam Musalli ala Sayyidina Muhammad, kalau kita pergi masuk hutan, tak tahu arah kiblat mana, kena buat ijtihad. Ijtihad ni bukan jenis dia tak lagu situ, itulah apa semua, tak boleh macam tu. Faham tak? Dia mesti ada yang walaupun kita tak yakin, tetapi dia masih berat sebelah betul, sebelah benar. Agak-agak faham tak? Gitu. Ataupun dia kata apa, agak-agak time. Tadi semayang Zuhur tadi lebih kurang 1.30 kan, ni masuk asar dah lagi tahu, hujan tak nampak apa semua. Tengok time, agak-agak masuk tu apa, batu budget time, kita dah berapa jam dekat sini, dia buat kerja ni apa lama dah. Tanya kawan dia, kita buat kerja ni dalam 2 jam ada dah, 2 jam. Tadi kita semayang Zuhur tadi lebih kurang pukul 2, lebih kurang macam tu, 2, 3, 4 masuk Zuhur, tak masuk asar lagi. Itu dia panggil ijtihad yang kita buat. Faham tak? Ijtihad. Tuan-tuan duduk atas flight nak balik Penang jalan flight, contoh macam kita naik di Abu Dhabi, transit dekat sana, pukul Musalli ala Sayyidina Muhammad 10 pagi, kemudian naik flight. Sekejap kita nak sembahyang Zuhur, kita akan sampai di Penang, kita akan sampai di KL pukul 9 malam. Maksudnya dalam perjalanan tu tuan-tuan akan masuk waktu Zuhur, masuk waktu asar, waktu maghrib dan isyak. Okey, tuan-tuan boleh buat bila sampai nanti, sebab kita pukul 9 kita sampai, kita boleh jamak takhir. Masalahnya Zuhur dengan asar, nak buat macam mana? Waktu inilah tuan-tuan perlu ijtihad, waktu sembahyang. Macam mana nak buat tuan-tuan? Tuan-tuan estimate lah time, budget, tengok tuan-tuan waktu duduk dekat mana sebagainya, insya-Allah tuan-tuan akan berjumpa. Payah sangat, tuan-tuan pergi beritahu dekat stewardess, beritahu dekat dia, saya pergi tolong kejut saya waktu sembahyang. Dia akan pergi kejut tuan-tuan waktu sembahyang. Cerita dia nak sembahyang boleh, kalau tak mau sembahyang macam-macam alasan kita boleh buat kan. Gitu keadaan. Maksud dia apa? Ijtihad. Baik. Yang ketiga tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad, dia kata tu, tengok contoh di bawah. Contoh untuk mengetahui waktu isyak, maka dilihat dalam jangka masa waktu maghrib, seseorang boleh memasak nasi sebanyak 3 kali misalnya. Dia kata dia jam tak ada kan. Kalau kita masak nasi tu berapa minit? Berapa minit nasi? Saya pun tak tahu dia tak makan jenis tak masak nasi. Kan? Dia kata agak-agak selalu masak nasi tu berapa minit. Jadi kalau campur-campur 3 kali masak nasi tu, masuklah waktu dia. Gitu keadaan dia, subhanallah. Maka tuan-tuan, tu cara dia. Oleh itu masuknya waktu isyak secara ijtihad ialah 40 minit masak nasi sebanyak 3 kali selepas masuknya waktu maghrib. Faham tak ni? Gitu. Contoh dia bagi. Contoh.
Yang ketiga, taklid. Apabila seseorang tidak mampu mengetahui melalui ilmu yang yakin dan ijtihad, maka mereka yang jahil tentang waktu-waktu sembahyang dan perkara yang menunjukkan kepadanya, maka hendaklah dia bertaklid sama ada kepada orang yang mengetahuinya melalui dalil-dalil yang dapat dirasa, yang dilihat, atau kepada mujtahid yang berpegang kepada dalil-dalil zanni. Cerita apa ni? Taklid ni tuan-tuan, dia ambil ilmu tu daripada orang, dia pegang dengan ilmu orang tu. Kita sampai tak tahu waktu, faham tak ni? Kemudian pergi tanya orang, taklid dengan dia lah tu. Tapi nak tanya orang tu, tengok orang tu dulu, dia kata, faham tak? Ini pergi tanya kiblat, kawan tu tengah duk main gitar tepi longkang tu, zerang, pakai seluar pendek tu, zerang. Ni pakcik baru sampai ni, kiblat kau mana kiblat? Kiblat lah, dia buat garuk kepala. Kiblat yang pergi tanya tu silap orang. Dia nak tanya orang, tuan-tuan, nak tanya berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan kiblat, berkaitan dengan waktu sembahyang, tanya orang yang dia panggil thiqah, yang ada tanda-tanda dia tu orang ada ilmu, ada agama. Faham tak? Kita pun cari-cari tengok ada seorang pakcik tu pakai ketayar. Tu nampak tu macam ada tanda agama sikit lah kat dia. Pergi kat dia, pakcik ni kiblat ke kiblat? Pakcik, kiblat. Pakcik tu pun sopan. Tapi dari segi lihat kita tu, orang tu lebih layak ditanya daripada orang yang tadi. Di waktu kita nak tanya waktu sembahyang kan, tanya kiblat kan, tanya apa-apa berkaitan dengan tu, pergi tanya orang yang kita ada sikit yakin dengan dia tu. Kita maksud macam mana? Atau berpegang dengan orang-orang yang ada ilmu. Maksudnya itu cerita dia. Baik. Apa hukum sembahyang di luar waktu? Apabila orang yang sembahyang mendapati dia mendirikan sembahyang sebelum masuk waktu, maka sembahyang tersebut batal dan wajib diulangi semula, sama ada dia melakukannya berdasarkan kepada ilmu yang yakin, ijtihad ataupun taklid. Dia sampai satu tempat tu tak tahu waktu sembahyang, ilmu dia berdasarkan kepada ilmu dia agak-agak masuk dah waktu sembahyang tu. Ataupun waktu tu dia ijtihad, dia kata masuk dah, agak-agak ni memang masuk dah ni, maka dia sembahyang. Faham? Ataupun dia tanya orang tu kata apa? Masuk lama dah dia kata tu, dia pun pergi sembahyang. Tuan-tuan, elok-elok bagi salam aja, Allahu Akbar, masuk waktu sungguh. Dia kata celaka sungguh kawan tu, duk perkenal aku. Subhanallah. Pergi tanya dia, marah dia, kata masuk waktu dah. Memang masuk waktu dah kemarinnya. Tu tuan-tuan, perkenal kawan tu. Maka subhanallah tuan-tuan, kalau kita sembahyang, walaupun berdasarkan kepada ilmu kita berasa macam dah masuk sembahyang dah, ataupun ijtihad kita tadi ni kita rasa macam dah masuk sembahyang dah, ataupun dengan taklid pada orang tadi kata masuk sembahyang dah, tiba-tiba memang sah kata tak masuk waktu lagi, maka waktu tu sembahyang tadi dikira sebagai batal dan dia wajib mengulang sembahyang dia. Faham tak ni? Itu macam waktu saya di Yaman hari tu tuan-tuan, kami di Yaman ni dia jenis azan banyak kali pagi. Bukan 2 kali, banyak kali. Faham tak? Banyak kali. Masjid dekat-dekat. Lepas tu sekejap lagi kuni azan. Jadi kawan tu baru sampai, dia sampai malam tu naik flight. Sampai pagi nak mayang subuh. Dia pun tak tahu pukul apa subuh. Faham tak? Dia bangkit dengar azan, Allahu Akbar. Dia pun jom mayang pas main jemaah je. Elok bagi salam, Allahu Akbar. Dia kata lah tak masuk lagi. Mayang lagi sekali. Elok bagi salam, Allahu Akbar. Azan pula 3 kali mayang. Lepas tu dia kata apa? Tak payah, kita tunggu dulu. Tunggu lagi azan serentak, Allahu Akbar. Azan semua serentak. Waktu tu baru masuk waktu sembahyang. Itu cerita dia, faham? Jadi bahan lawak lah begitu dengan dia tu. Cerita dia macam tu. Kalau kita sembahyang di luar waktu, sama juga kalau kita buka puasa. Buka puasa tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Dia kalau tersilap waktu, sebab tuan-tuan dia kena usaha, dia duk standby kurma 15 minit dah. Faham azan tu? Faham? Tunggu azan. Gaya macam nak masuk ni, tunggu azan. Dengar masuk tu untuk imam, Tok Bilal. Tak Tok Bilal dengar je, masuk mulut dia. Kan? Tiba-tiba Tok Bilal kata testing 1 2 3, testing 1 2 3, mic.
Waktu tu tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad, batal puasa dia. Sebab apa? Sebab dia boleh cek dulu, kan, kena pastikan dulu masuk waktu tu baru boleh berbuka puasa. Tu cerita dia. Ijtihad, silap, macam itulah keadaan dia, tuan-tuan. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, baiklah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hukum sembahyang di luar waktu, kalau dia sembahyang di luar waktu dia, kemudian salli ala sayyidina Muhammad, dan dia dapati bahawa masih belum masuk waktu, maka sembahyang itu terbatal. Demikian juga kalau dia sembahyang selepas pada waktu, maka sembahyang tadi dikira sebagai sembahyang qadha, bukan sembahyang tunai. Dia wajib bertaubat atas kelewatan sembahyang dia, sembahyang di luar waktu tadi ni. Dia ada dua tertinggal waktu ni. Satu tertinggal itu sebab tak sengaja. Satu lagi tertinggal dengan lalai. Dia lena sungguh. Sungguh tak sedap-sedap. Faham? Jaga-jaga dah pukul 7. Semalam bukan main punya semangat nak bangun tahajud tu. Faham? Punya semangat nak bangun tahajud. Kunci jam. Pak Bobo letak tak cukup dengan kunci jam lagi. Cucuk dekat plug tu. Takut padam. Faham tak? Punya semangat nak bangun tahajud ni. Faham? Tengok-tengok tak bunyi. Sebab saya terlupa on. Terlupa on plug tu. Faham? Padam phone dia, subhanallah. Tuan-tuan, jaga-jaga bukan tahajud, subuh dah 7.30. 7.30 apa? Pukul 8. Tuan-tuan, Ustaz Iman, 7.30 tu matahari naik. Pukul 8 salli ala sayyidina Muhammad. Jaga pukul 8. Dosa tak dia? Dosa tak? Tak berdosa. Kena qadha dah sembahyang tu? Kena qadha. Wajib qadha kan? Salli ala sayyidina Muhammad. Waktu mana dia nak qadha? Kalau orang yang macam ni, yang tertidur, yang tak sengaja, dia boleh melewatkan qadha dia. Boleh melewatkan qadhanya. Cumanya yang paling afdal, segerakan qadha tu. Boleh saja dah kelang kabut, dah pukul 8, masuk kerja pukul 8 suku. Faham tak? Kan? Dengan mandi apa semua kan? Faham? Naik kereta dengan pakai baju apa semua. Tu atas kereta, gosok gigi dalam kereta. Faham tak? Pakai ayat tu yang cermin. Macam cerita Mr. B tu kan. Elok sampai tengok pakai baju je. Selok lupa nak pakai. Duk pakai simple card lagi kat bawah ni kan. Tu tuan-tuan muslimat. Maka tuan-tuan dah kelang kabut apa semua tu, Allah pun faham. Maka tuan-tuan, dia boleh saja mengqadhakan sembahyang dia satgi lepas sembahyang zuhur, lepas tu dia qadha kemudian. Faham? Cuma jangan duk qadha depan-depan orang. Duk sah pertama siap baca doa kunut, kuat-kuat belah tu. Allahumma hdina fi man hadait. Duduk belakang tu imam tu. Kau tengok nampak sangat qadha sembahyang dia tu. Pergi duduk sembahyang belakang-belakang, sembunyi-sembunyi sikit sebagainya. Faham tak? Itu keadaan dia. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau dia lalai duk kali cerita dia wali, contohlah. Dia wali lagi. Dia duk kali dengan Hindustan dia, subhanallah, duk kali apa. Tengok-tengok dah masuk waktu dah. Kalau dia sedang tu, maka dia kena cepat-cepat qadha. Yang ni berdosa dan wajib bertaubat. Faham tak? Itu. Baik. Yang ketiga, syarat sah sembahyang menutup aurat. Dia merupakan syarat sah sembahyang yang ketiga. Untuk memahami syarat ini, mestilah dia fahami perkara berikut. Yang pertama, makna aurat. Aurat itu ialah pengertian syarak. Aurat pada pengertian syarak ialah semua perkara yang wajib ditutup dan haram melihat dia. Itu maksud aurat. Perkara yang wajib ditutup dan haram melihatnya. Yang kedua, sempadan aurat dalam sembahyang. Sempadan aurat dalam sembahyang bagi perempuan ialah seluruh tubuh badannya kecuali muka dan dua tapak tangan. Oleh itu wajib ditutup ke semua badannya kecuali kedua-dua anggota tersebut ketika sembahyang. Firman Allah Ta'ala, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah pada setiap kali memasuki masjid. Al-A'raf ayat 31. Ibnu Abbas telah berkata maksudnya ialah dengan memakai pakaian ketika sembahyang. At-Tirmizi meriwayatkan salli ala sayyidina Muhammad daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatul haid illa bi khimarin ila bi khimarin. Tidaklah diterima
sembahyang perempuan yang telah baligh illa bi khimarin, melainkan dengan pakaian yang menutup kepalanya. Apabila kepala wajib ditutup, maka menutup seluruh badan itu lebih aula, yakni diutamakan, diwajibkan. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan. Apakah maksud aurat? Aurat benda yang haram orang tengok. Kalau orang perempuan kepada ajnabi dia, seluruh tubuh dia kecuali muka dengan tapak tangan. Kalau sebut muka dengan tapak tangan itu aurat untuk orang lain tengok, maka itulah juga aurat dia dalam sembahyang. Faham tak ni? Dan bukan syarat dia pakai kain telekung. Makcik pasal apa tak sembahyang ni makcik? Terlupa kain telekung ustaz, dia kata. Terlupa pakai kain telekung bukan alasan tak sembahyang. Tidak nak. Sebab bukan syarat sah sembahyang dengan kain telekung. Perempuan dah pakai elok dah, pakai tudung cantik labuh dah, pakai baju kurung cantik dah. Faham tak ni? Cuma tutup sikit tang kaki. Kaki itu aurat sebab dia muka dengan tapak tangannya. Tutup kaki, kemudian pakai ni stongan. Kan lah. Kaki stokin tangan, stongan lah. handsok tu. Waktu tajuk baru Ustaz buat, nanti Ustaz jual tu stongan, nama dia, brand dia. Faham dah gitu. Supaya nanti kalau dia angkat tangan tu, dia jatuh ni, dia masih tutup. Boleh sembahyang tak? Boleh dah sembahyang dah, sah dah sembahyang dia. Faham tak ni? Ustaz. Orang lelaki macam mana? Antara pusat dengan lutut. Boleh tak kalau dia sembahyang pakai tutup pusat? Bukan tutup pusat dengan lutut. Tutup pusat dengan lutut, tali tutup satu, lutut tutup satu. Tak, dia tutup di antara pusat dengan lutut. Kat sini sampai lutut. Sah tak sembahyang dia? Sah dah. Cuma tak ada akhlak, tak ada adab lah dalam sembahyang. Itu dah nak sekalian. Tapi sah tak? Nak cerita sah. Subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Dan memang duk pakai lagu tu dah main di rumah tu. Gulung ke sampai kat sini. Baju tak pakai, ketayak pakai tau. Ketayak pakai, baju tak pakai, tuan-tuan. Mak saya kata apa? Waktu kecil-kecil duduk sembahyang kata, ni macam rumah, dinding tak ada, bumbung ada. Bumbung ada, bumbung tak ada. Ingat lagi sampai lah ni mak dia sebut tu. Tuan-tuan, pakai kain, musalli ala sayyidina Muhammad, pakai pakaian. Dan bila kita nak sembahyang ni, pakailah pakaian yang elok-elok, yang cantik-cantik, nak menghadap Allah. Faham tak? Bila nak ibadat malam-malam, nak bangun qiyamul lail, pakai pakaian yang paling cantik, paling segak kita duk ada. Faham tak? Di rumah tu, jubah yang paling cantik tu, jubah yang paling cantik, yang gelak-gelak, yang lila-lila, yang apa semua tu. Faham tak? Pakai waktu nak qiyamul lail dengan Allah. Pakai wangi, tak apa, boleh. Faham tak sekalian? Sejadah pergi beli kat Nilai 3 tu sejadah. Faham tak? Bukan sejadah yang kapet tu, yang Korea punya, yang bulu-bulu banyak. Apa cuki apa? Cuki? Kan? Yang Turki. Tak, yang Korea punya. Faham? Nanti kalau sujud tu tenggelam muka. Faham? Masuk lubang hidung. Sedap-sedap duha. Sedap sangat sujud tu kan. Itu maksudnya. Nak pakai tu, pakai yang paling best menghadap Allah. Kan cantik. Tuan-tuan ada jubah lawa-lawa, pakai jubah yang cantik-cantik tu untuk kita qiyamul lail. Jubah yang paling mahal sekali. Ya, elok. Ikat serban cantik-cantik kan. Siang-siang segan nak pakai pasal apa? Pasal takut orang tolak di imam. Kan? Malam-malam pakai, siapa tolak di imam? Faham tak? Pakai elok-elok, serban-serban cantik-cantik, jubah cantik. Maksud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tu cara dia. Faham lah? Gitu. Musalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Yang ketiga, sempadan aurat di luar sembahyang. Maksud dia memang tak ada alasan kita tak sembahyang kalau dengan baju ni. Sungguh. Saya pesan dah tuan-tuan. Muslimat yang suami ada duk pergi kerja, spare dekat dia. Spare apa? Kain pelikat, baju selai, in case, sejadah satu, ni mineral water satu tak dalam kereta dia, dalam motor dia, in case nanti kok baju tu kena najis tak boleh nak pakai, nanti dia ada baju ganti untuk dia sembahyang. Dia tak ada excuse untuk kita tak sembahyang. Muslimat pun sama kan, dalam kereta tu ada satu yang kita spare, bawa kain kain telekung satu yang kita simpan kat dalam kereta kita, yang memang duduk dalam kereta, yang tu tak payah kacau dah. Faham tak? Nak pergi mana-mana senang. Lagi ada masalah apa-apa, yang itulah pakai. Subhanallah, musalli alaihi wasallam. Tu faham? Baik. Sempadan aurat bagi lelaki ialah di antara pusat dan lutut, yang ni di luar sembahyang.
Di mana saja mereka berada. Hukum ini adalah ketika mereka berada sesama mereka atau mahram mereka, yakni perempuan yang diharamkan berkahwin dengan mereka. Manakala ketika berada dengan perempuan-perempuan ajnabi yang halal kahwin, aurat lelaki dengan mereka menurut pendapat yang muktamad ialah selain daripada muka dan dua tapak tangan. Maksudnya ialah perempuan ajnabi tidak diharuskan melihat selain daripada muka dan dua tapak tangan lelaki ajnabi. Jika penglihatan tersebut dengan syahwat, maka muka juga haram dilihat. Tu faham tak tu? Kalau jenis orang lelaki sama-sama orang lelaki-lelaki ni tuan-tuan, ataupun dengan orang-orang yang duduk dalam rumah dia pakai pusat ngelutut, okey. Tapi kalau dia duduk dalam kalangan orang perempuan yang lain yang bukan ajnabi yang halal untuk dia berkahwin, maka waktu dia kena tutup seluruh tubuh dia. Faham tak ni? Tak boleh nak pergi tunjuk dada. Faham tak? Kita tengok tak ada apa. Kalau orang lelaki sama orang lelaki tengok tak ada apa. Orang perempuan tengok orang lelaki dia macam tu, dia lain macam. Sama juga dengan orang lelaki yang tengok orang perempuan. Orang perempuan tengok orang perempuan tak apa. Orang lelaki tengok orang perempuan dia lain macam sikit kan. Kalau dia tengok muka orang tu pun boleh menimbulkan syahwat. Dia segak sangatlah, tak tahu nak cerita lah kawan tu. Lelaki tu segak sangatlah, tengok muka dia pun boleh, maka tengok muka dia pun tak boleh. Sampai macam tu tuan-tuan sekalian. Tu cerita dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Tu dia panggil sepadan aurat waktu di luar daripada sembahyang. Firman Allah Taala, wa qulil mu'minin wa qul mu'minati ba'dhanna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan katakanlah kepada mukminat, yakni perempuan-perempuan yang beriman, agar menahan, yakni menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Manakala sembahyang aurat bagi perempuan ialah di antara pusat dan lutut jika sesama mereka, yakni sesama perempuan Islam ataupun muslimat. Jika bersama dengan perempuan kafir, maka auratnya ialah selain daripada anggota yang terpaksa dibuka kerana melakukan sesuatu kerja seperti menguruskan rumah dan seumpamanya. Aurat perempuan dengan lelaki mahram ialah di antara pusat dan lutut. Aurat perempuan dengan lelaki mahram ialah di antara pusat dan lutut. Maksudnya dia boleh membuka seluruh anggotanya kecuali antara pusat dan lutut dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Jika boleh menimbulkan fitnah, maka ia juga diharamkan. Firman Allah Ta'ala maksud, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka atau ayah kepada suami atau putera-putera mereka atau anak-anak suami mereka dan saudara-saudara lelaki mereka, atau putera ini anak lelaki saudara-saudara mereka dan saudari-saudari mereka, atau wanita-wanita Islam. Perkataan perhiasan telah ditafsirkan dengan makna anggota tubuh yang terletak di bahagian antara pusat dan di bahagian bawah lutut ni. Kalau kita duduk di rumah, kita ada abang, kita ada adik, tetap aurat kita di antara mahram kita tu di antara pusat dengan lutut. Faham tak? Maksud dia adik perempuan dengan abang, macam itulah keadaannya tuan-tuan. Cumanya dia ada adab. Nah, walaupun hukumnya setakat situ, tapi dia tetap ada adab. Kalau boleh menimbulkan atau boleh merosakkan, boleh menjadi sesuatu yang boleh merosakkan, maka waktu tu tutup itu lebih utama. Faham tak? Kalau dari segi hukum memang takat tu. Kalau orang tanya, abang dengan adik takat mana? Abang dengan adik, abang adik perempuan. Dekat mana dia punya aurat dia? Pusat dengan lutut. Itu hukum dia. Faham tak? Tapi kalau abang boleh tengok adik lain macam, maka adik tu wajib tutup tubuh dia. Faham tak? Gitu keadaannya. Baik. Manakala aurat perempuan dengan lelaki ajnabi yang ini bukan mahram ialah seluruh tubuhnya. Oleh itu tidak harus dia membuka auratnya di hadapan mereka walaupun sedikit, kecuali jika keuzuran, yakni sebab yang dibenarkan pada syarak. Begitu juga lelaki tidak diharuskan melihat aurat perempuan jika auratnya terdedah. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan, yakni merendahkan pandangan dan melihara kemaluan mereka. Yang demikian itu adalah lebih suci, yakni bersih bagi mereka. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW sedang bersembahyang subuh. Ia dihadiri bersama oleh perempuan-perempuan yang beriman dalam keadaan seluruh badan mereka bertutup dengan pakaian yang dipakai. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka. Maksud seluruh badan yang tertutup ialah mereka menyelubungi dengan pakaian-pakaian mereka. Ini memberi maksud pakaian tersebut menutupi seluruh badan. Tuan-tuan faham lah yang ni bab aurat ni tak payah panjang, tak payah cerita panjang-panjang, kita sendiri pun dah faham aurat-aurat kita lah. Jadi tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Berapa keadaan pula yang diharuskan membuka dan melihat aurat ketika keuzuran tertentu? Waktu mana pula diharuskan untuk membuka atau melihat aurat? Yang disebut sebagai uzur tu, keuzuran tu tang mana? Baik, yang pertama ketika meminang untuk berkahwin, oleh itu harus melihat muka dan dua tapak tangan sebagaimana yang dijelaskan dalam bab nikah. Orang perempuan ditutup sebab memang tak boleh nak tengok muka dia. Kalau boleh menimbulkan syahwat tengok muka, tak boleh. Waktu mana yang boleh tengok muka ni? Waktu nak pergi minang.
Minang boleh tengok muka tengok, oh macam tu, subhanallah, Ustaz mana. Tengok tu tapak tangan dan sebagainya. Boleh pula minta orang lain untuk pergi tengok kalau ada kecacatan tertentu. Orang perempuan lah maksud dia. Boleh pergi tengok kuku ada ni kurak kat mana ke, ada kayak kat mana ke, ada parut apa ke yang boleh menyebabkan turunnya diskaun 5% ke 10% ke kan. Tu boleh minta orang lain untuk pergi tengok. Yang bakal suami tu tak boleh tengok, dia hanya boleh tengok muka dengan tapak tangan sahaja. Yang kedua, melihat dengan tujuan penyaksian atau muamalah. Oleh itu harus melihat muka sahaja jika terdapat keperluan untuk mengenali perempuan tersebut, dan dia hanya boleh dikenali dengan melihat muka dia. Kalau ada urusan muamalah, nak buat perjanjian, takut lagi ni dia tipu sebagainya, waktu tu boleh tengok, nak kenal dia muka dia sebagainya, waktu tu dibenarkan untuk melihat wajahnya sahaja. Yang ketiga, melihat kerana merawat atau mengubat. Oleh itu harus membuka atau melihat aurat sekadar yang diperlukan sahaja. Ni waktu nak bersalin, Masya Allah, Rabbi, Subhanallah, kita ni macam tak ada option kan. Dia lagi yang berkait dengan perempuan, lagilah doktor lelaki banyak. Dia makin bertambah pula no? Kalau jenis yang sakit puan, lelaki. Sakit lelaki tak ada pula puan. Sakit lelaki je puan. Faham tak sekalian? Masalli ala Sayyidina Muhammad. Kita macam tak ada option kan. Padahal banyak option nak. Banyak option. Nak kena berkeluar ekstra untuk pergi dekat bidang-bidang muslimah, program hospital yang islami sikit apa semua, dah kena keluar kos lebih sikit. Kadang-kadang orang tak mampu, tak ada pilihan. Tetapi orang mampu, kalau orang mampu dia memilih itu, tuan-tuan sekalian, masyarakat Simat, kita takut dia jatuh di peringkat dayus. Dia mampu tapi dia sengaja memilih. Dia kata, orang lain aku tak confident sangat, tapi doktor ni aku confident betul. Yang lelaki ni, subhanallah, dia saja nak biar isteri dia buka aurat di depan doktor lelaki tu, padahal dia mampu saja untuk memilih doktor perempuan. Faham tak? Waktu tu tak boleh, tu sangat bahaya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, Ummu Salamah radhiyallahu telah meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk berbekam. Baginda SAW menyuruh Abu Taibah melakukannya. Keadaan yang ketiga ini disyaratkan berada bersama-sama mahram atau suami, yang tidak ada perempuan yang boleh mengubatinya. Jika terdapat lelaki muslim atau perempuan muslimah, maka tidak harus diubati oleh orang lain. Sebut dah tadi. Kalau dah ada perempuan, dah ada doktor perempuan apa semua, maka tak boleh nak cari doktor lelaki untuk berubat dengan dia, yang memaksa dia untuk buka aurat dia. Faham tak? Kalau setakat cek demam tak apa. Yang kena buka aurat dia, yang nampak, yang kena tengok tubuh dia. Waktu tu kalau ada doktor perempuan, tak boleh pergi cari doktor lelaki. Kita kadang-kadang pergi bawa suami kita pergi buat, kau nak tanya sikit, ada tak doktor perempuan? Dah, dia kira yang mana yang attend yang tu dah dia pegang. Faham tak? Musalli Simat tu, berhati-hati sikit tuan-tuan sekalian. Jadi habis dekat situ, insya-Allah pertemuan kita akan datang, kita akan masuk dalam bab menghadap kiblat, salah satu daripada syarat sah daripada musalli ala Sayyidina Muhammad, syarat sah sembahyang. Dan cukup sekadar itu. Saya minta ampun, minta maaf jika ada sebarang salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.